Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Nama Ustazah Rusjawati binti Ismail. Hari Raya Aidilfitri semakin hampir. Ramai saudara mara kita akan berkunjung. Tahu tak siapakah mahram dan siapa ajnabi? Jom kita tengok bersama-sama. Ustazah ingin kongsikan sedikit tentang siapa mahram dan siapa ajnabi. Rujukan daripada Irsyad At-Taqwa siri ke-305 iaitu hukum hakam bersalaman dengan saudara mara. Dari sudut bahasa terdapat beberapa pengertian bagi perkataan mahram. Antaranya adalah seperti berikut, iaitu pertama, individu yang diharamkan untuk seseorang berkahwin dengannya sama ada disebabkan hubungan rahim atau kerabat. Manakala yang kedua pula iaitulah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala dari sudut istilah para fuqaha, mahram bermaksud seseorang yang diharamkan untuk kita berkahwin dengannya dan pengharamannya bukan kerana kemuliaannya dan bukan juga kerana terdapat penghalang yang boleh hilang. Dalam kitab Fiqh Al-Manhaji ada disebutkan berkenaan dengan sifat-sifat pengharaman yang selamanya, iaitu 3 perkara berikut. Pertama iaitulah kerabat, kedua musyaharah iaitulah perkahwinan, dan yang ketiga ialah susuan. Pertama, mahram dari sudut kerabat, iaitulah pertama ibu kandung, kedua nenek kepada ibu, ketiga nenek ibu kepada bapa, keempat anak perempuan, kelima cucu perempuan daripada anak lelaki, keenam cucu perempuan dari anak perempuan, tujuh adik-beradik perempuan seibu sebapa, kelapan adik-beradik perempuan seibu, kesembilan adik-beradik perempuan sebapa, 10 anak perempuan kepada adik-beradik lelaki kandung iaitulah seibu sebapa, 11 anak perempuan kepada adik-beradik lelaki dari sebelah ibu atau ayah, iaitu anak-anak saudara perempuan atau anak perempuan kepada adik-beradik lelaki atau perempuan kita. Sebab yang kedua iaitulah mahram dari sudut musyaharah, iaitu perkahwinan isteri kepada bapa iaitulah ibu tiri. Begitu juga isteri kepada datuk dari sebelah bapa atau ibu. Kedua, isteri kepada anak lelaki iaitulah menantu perempuan. Begitu juga isteri kepada cucu lelaki dan ke bawah. Ketiga, ibu kepada isteri iaitulah ibu mertua. Keempat, anak perempuan kepada isteri iaitulah anak tiri bagi isteri yang telah disetubuhi. Ketiga, mahram disebabkan susuan. Pertama, ibu susuan. Kedua, adik-beradik perempuan susuan. Ketiga, anak perempuan kepada adik-beradik lelaki sesuan. Keempat, anak perempuan kepada adik-beradik perempuan. Kelima, anak susuan perempuan. Keenam, adik-beradik susuan perempuan kepada ibu atau ayah, iaitu ibu-ibu saudara susuan. Manakala mahram bagi orang perempuan pula adalah seperti berikut, iaitu pertama, bapa kandung dan ke atas seperti datuk dan moyang. Kedua, anak lelaki dan ke bawah seperti cucu dan cicit. Ketiga, adik-beradik lelaki. Keempat, bapa saudara dari sebelah ibu dan ke atas seperti datuk saudara. Kelima, bapa saudara dari sebelah bapa dan ke atas seperti datuk saudara. Keenam, anak-anak saudara lelaki iaitu anak lelaki kepada adik-beradik lelaki atau adik-beradik perempuan dan ke bawah seperti cucu-cucu saudara lelaki. Ketujuh, bapa susuan. Kelapan, adik-beradik susuan yang lelaki. Kesembilan, bapa mertua. 10, menantu lelaki suami kepada anak perempuan. Implikasi mahram ini ada beberapa perkara, iaitulah haram berkahwin dengannya. Kedua, boleh bersalaman dengannya. Dan ketiga, boleh bersendirian bersamanya. Berikut pula, Ustazah senaraikan beberapa individu yang bukan mahram bagi seorang lelaki. Pertama, isteri kepada bapa saudara.
Kedua, sepupu perempuan. Dan ketiga, kakak ipar, iaitulah isteri kepada abang kandung. Keempat, adik ipar, iaitulah perempuan. Kelima, anak angkat perempuan yang bukan anak susuan. Manakala bagi seorang perempuan pula yang bukan mahram mereka adalah seperti berikut, iaitu pertama, suami kepada ibu saudara. Kedua, sepupu lelaki. Ketiga, abang ipar, iaitulah suami kepada kakak kandung. Dan yang keempat, adik ipar, iaitulah lelaki. Kelima, anak angkat lelaki yang bukan anak susuan. Implikasi bagi ketiadaan mahram, iaitulah bukan mahram, ini pula adalah seperti berikut. Pertama, tidak boleh bersalaman dengannya. Kedua, boleh berkahwin dengannya. Dan yang ketiga, tidak boleh berkhalwat dengannya. Manakala implikasi mahram dari sudut batasan aurat pula adalah wajib seperti mana disepakati oleh para ulama. Ini berarti wajib seorang perempuan itu menutup keseluruhan badannya kecuali muka dan kedua tapak tangan di hadapan lelaki-lelaki bukan mahram dan tidak diwajibkan hal tersebut di hadapan mahram. Manakala bagi lelaki pula auratnya dengan perempuan bukan mahram adalah antara pusat hingga lutut. Tidak boleh untuk seorang perempuan itu melihat kepada aurat orang lelaki antara dua kawasan tersebut serta tidak boleh juga melihat kepada selain aurat lelaki tanpa sebarang sebab. Berdasarkan nas yang menyuruh supaya kita menundukkan pandangan kepada orang perempuan dan demikian juga untuk orang lelaki. Sebagai penutup, Ustazah ingin berpesan kepada semua agar kita semua dapat menyambut Hari Raya Aidilfitri dengan penuh ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam erti kata kita menjauhkan diri dari melakukan perkara-perkara yang Allah haramkan dan juga mengerjakan segala perintah Allah dalam kehidupan. Perlu diingatkan, perlu ditekankan bahawa tidak bersalaman dengan bukan mahram dari kalangan sanak saudara bukanlah bermakna tidak ada keharmonian dan kerengganan hubungan sesama keluarga. Bahkan keharmonian itu terbina dengan saling membantu, beramah mesra dan bertanya kabar di dalam musim-musim perayaan. Bertukar juadah di samping menjaga batas-batas yang telah ditetapkan oleh syarak. Sekian dahulu perkongsian Ustazah kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.